Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Diharap semuanya sihat di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah kita dapat mengikuti pengajian kita online ni. Saya Ustazah Kasmiti Muhammad Isa, tenaga pengajar di Masjid Kampus Siglap. Kita mengadakan pengajian kita setiap pagi hari Khamis di Masjid Kampus Siglap. Alhamdulillah kita masih lagi kita merajaah dalam kitab Riyadhus Salihin jilid pertama. Ustazah nak terus masuklah dalam bidang yang kita nak perbincangkan. Pada minggu yang lalu Ustazah bincangkan tentang salam, memberi salam. Jadi kita fokuskan dalam perbincangan kita dalam beberapa sesi ini adalah berkenaan dengan hubungan kita dengan orang lain, terutama sekali dalam masa-masa kita macam ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dapat lebih fokuskan tentang segala perkara yang berlaku pada diri kita agar kita menjadi insan yang lebih baik, insya-Allah. Saya bincang dalam bab sabar ni, kerana sabar ni adalah hubungan kita dengan orang lain, hubungan kita dengan segala perkara yang Allah berikan kepada kita, iaitu dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala. Murid-murid boleh buka dalam bab 3, bab sabar. Dalam kita membicarakan tentang peranan sabar dalam kehidupan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 155, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarati wa basyirus sabirin. Shadaqallahul azim. Nescayalah kami akan memberikan cubaan sedikit kepadamu semua, seperti ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Kemudian sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Di sini Allah menerangkan cubaan dalam hidup itu sentiasa ada. Kita tak dapat elak dalam hidup kita, sentiasa Allah beri cubaan, iaitu berupa ketakutan. Kita takut nak keluar rumah, nak bersalaman dengan orang dan sebagainya, jumpa orang. Yang kadang-kadang bila kita terlalu ketakutan, perbuatan akhlak kita tercabar, kita buat luar biasa, takut sangat keadaan hidup kita macam mana, sakit itu macam mana, itu terjadi dalam hidup kita. Takutan, kelaparan, masa sekarang banyak yang susah di seluruh negara menghadapi masalah COVID-19 ni, susah, kekurangan harta, ada yang hilang jiwa, dan buah-buahan iaitu makanan, baik yang asasi ataupun yang lain, makanan-makanan kita setiap hari. Kemudian Allah tutup ayat ni kan, iaitu sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ingat, kesabaran kita ada balasan di sisi Allah yang sangat-sangat besar. Lagi kita dalam waktu bulan puasa, kita mesti banyak sabar. Janganlah kita asyik ingat diri kita, jangan hati-hati kita yang tengah puasa ni. Patut puasa lagi banyak sabar. Allah, Nabi kena suruh kita ingatkan diri kita, aku sedang berpuasa. Jadi kalau kita hilang sabar, ingat diri kita sedang berpuasa. Jadi lagi firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Asy-Syura ayat 43, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Shadaqallahul azim. Orang yang bersabar dan suka memaafkan, sesungguhnya hal yang demikian itu nescayalah termasuk pekerjaan yang dilakukan dengan hati yang teguh. Mesti nak kena berazam dengan hati yang teguh. Kita nak sabar. Sabar tak ada limit. Tak ada limit sebenarnya. Ada orang yang lagi sabar lagi, berlebih-lebihan kesabarannya, kerana membuktikan bahawa dia tu betul-betul sungguh-sungguh melakukan kesabaran. Kemudian Ustazah pergi kepada hadis yang Ustazah nak share kat sini, iaitu dari Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari, yang radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawati wal ardh was-salatu nur was-sadaqatu burhan was-sabru diya'un wal qur'anu hujjatul laka wa 'alaika kullun nasi yaghdu fa ba'i'un nafsahu fa mu'tiquha aw mubiquha, rawahu Muslim.
dari Abu Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci adalah separuh keimanan dan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Subhanallah dan alhamdulillah itu dapat memenuhi ataupun mengisi penuh apa-apa yang ada di antara langit-langit dan bumi. Solat adalah cahaya, sedekah adalah sebagai tanda keimanan bagi yang memberikannya. Sabar adalah merupakan cahaya pula. Al-Quran adalah merupakan hujah untuk kebahagiaanmu jikalau mengikuti perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya yang ada dalam Quran, dan dapat pula dia menjadi hujah ataupun kemalangan buatmu jikalau tidak mengikuti perintah-perintahnya dan suka melanggar larangan-larangannya. Setiap orang itu berpagi-pagi, maka ada yang menjual dirinya kepada Allah, berarti ia memerdekakan dirinya sendiri dari siksa Allah Ta'ala itu, dan ada yang merosakkan dirinya sendiri kerana tidak menginginkan keridhaan Allah Ta'ala. Jadi daripada hadis ini kita dapat lihat, pertama sekali iaitu faktor bersuci, iaitu kita mensucikan diri kita daripada hadas dan kotoran yang selama ini kita melakukan wudu, bersih hadas besar dan sebagainya. Jadi di kala ini faktor wudu itu membersihkan diri menjadi satu kelebihan, keutamaan pada kita ini. Jadi sebenarnya Islam sudah menggalakkan kita lebih dahulu. Kemudian bulan puasa ni lagi kita memperbaharui wudu kita dan sentiasa kita dapat melakukan ibadah. Kemudian kedua, memenuhi neraca kerana sangat besar pahalanya, iaitu subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Dapat memenuhi neraca akhirat penuh dengan ucapan itu saja. Banyak-banyak kita baca subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Artinya misalnya kalaulah dia dapat di sini memenuhi apa-apa yang ada di antara langit dan bumi, iaitu kalaulah alhamdulillah subhanallah ini berupa bentuk jisim, berbentuk jisim, ya, kita akan nampak bahawa pahalanya memenuhi antara langit dan bumi. Kelebihan subhanallah dan alhamdulillah ini. Kemudian solat adalah cahaya, iaitu cahaya menerangi kita di jalan Allah yang diridai oleh Allah. Sebab orang yang tidak suka solat, pasti hati nuraninya tertutup daripada kebenaran yang sesungguh-sungguhnya. Jadi hari ini kita ajar anak kita solat, kita ajar anak kita puasa. Ingat bahawa puasa itu hari ini kan saya anak yang kecil tu tak tahan mungkin hari pertama. Jadi saya bilang nanti solat, minta kepada Allah SWT, ya Allah bantulah Fauzan untuk dapat puasa. Saya cakap begitu. Saya pun ingatkan dia bahawa dalam bulan puasa ni kita satu bulan ni je kita berpuasa. Nahan pada harga, dan ada orang di luar sana sentiasa dalam kelaparan. Jadi dia dapat terima lah kan. Dia ingat begitu, oh kita ni baru sebulan je, ni hari first day kan. Jadi kita mintalah kepada Allah sebenarnya, anda minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk membantu anda dan kita semua dapat mengharungi masa-masa kita ni. Kemudian sedekah yang sunnah ataupun wajib, iaitu zakat, ada haul dan nisabnya. Kita ikut haul dengan nisab untuk kita bayar zakat. Tapi sedekah ataupun infak lebih umum, bila-bila masa kita boleh lakukannya untuk membantu mereka-mereka yang memerlukan. Lagi-lagi dalam ketika ini kita kena banyak prihatin. Janganlah suka cakap memang betul tapi nak bantu orang, tapi banyak sangat cerita-cerita kita dan cakap-cakap kita yang tidak baik sampai mengecilkan hati orang lain, baik yang menerima ataupun yang menerimanya. Dan di sini sedekah itu merupakan kenyataan yang menunjukkan bahawa orang itu benar-benar telah melakukan perintah Allah dengan kita mengorbankan sedikit kesenangan kita untuk kebahagiaan orang lain. Al-Quran itu menjadi hujah kepada kita, membela kita. Siapa yang suka melakukan isinya, melaksanakan perintah yang ada di dalam Al-Quran, dia akan menjadi hujah untuk membela kita, ataupun menjadi keterangan atas kita, mencelakakan diri kita jika kita menyalahi apa saja yang sudah ditetapkan perintah Allah yang Allah tetapkan dalam Al-Quran. Kemudian kita di dunia ini ibarat orang yang sedang berpergian ke lain tempat yang hanya terbatas sekali waktunya. Kita akan meninggalkannya. Dunia ini fana, dan kita akan meninggalkannya. Kita akan pergi kepada tempat yang lebih kekal, iaitu akhirat. Tapi di dalam kita memperjuangkan itu, ada di antara kita yang memerdekakan diri kita, iaitu melakukan segala amal baik dan perintah-perintah Allah, sehingga diri kita merdekakan nanti di syurga nanti.
Kemudian di akhir akhirat masuk syurga. Tapi ada pula yang merosakkan dirinya dengan melakukan larangan-larangan Allah, sehingga rosaklah akhirnya nanti di dalam neraka. Amat pedih siksa yang akan dia hadapi. Jadi di sini kita sangat-sangat perlu mengambil pengajaran bahawa kehidupan kita ini adalah bukan selama-lamanya. Kehidupan kita akan sentiasa berubah. Kita hendaklah kita memahami bahawa kehidupan kita adalah sementara, fana, dan yang kekal adalah zat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena selalu fikirkan bahawa dunia ini tidak menjaminkan kebahagiaan yang kita harapkan. Maka kita kena banyak-banyak bersabar. Terdapat di sini kita dapat melihat bahawa dalam kehidupan kita ni ada banyak-banyak cerita yang boleh kita ambil dalam kehidupan. Di sini saya membawa satu cerita, iaitu tentang Imam Ahmad bin Hanbal. Di sini selain beliau tu adalah pakar ilmu dan zuhud, Imam Ahmad ni sangat teguh berpegang dengan prinsip. Beliau selalu menolak pemberian daripada sesiapa pun. Agaknya beliau ingin hidup merdeka daripada segala hutang budi. Untuk itu beliau terus mendidik keluarganya agar bersabar setiap kali mengharungi masa-masa sukar bersama. Ini yang kita masa sukar bersama, kita mesti ada sifat melihat ada tak orang yang lebih susah daripada kita. Kita kena dahulukan. Suatu hari saya datang ke satu cerita. Suatu hari seorang tamu datang ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Kebetulan pada saat itu keluarga beliau sedang berada dalam kesempitan nafkah. Demikian diceritakan oleh Saleh, iaitu anak sulung Imam Ahmad. Tamu itu berkata, "Wahai Abu Abdillah, saya datang dari negeri Khurasan sambil membawa titipan untuk tuan." Ada hadiah lah. Seorang mewasiatkan hartanya untuk anda sebanyak 1000 dinar. Sekarang ini saya datang untuk menyerahkannya kepada tuan. Kita ada ramai orang yang akan datang hantar barang ke rumah kita dan sebagainya. Kita lihat kita perlukan ke tidak, ataupun kita boleh salurkan kepada yang lebih memerlukan. Imam Ahmad bertanya, "Adakah saya mengenal orang ini? Adakah ada kaitan keluarga dengan saya dengannya?" Orang itu menjawab, "Tidak." "Adakah wang ini satu pekerjaan yang pernah saya lakukan untuknya?" Tanya Imam Ahmad lagi. Jadi kalau kita kerjakan suatu pekerjaan, ini mungkin balasan daripada pekerjaan itu gaji kita, maka berhaklah untuk dia menerimanya. Tapi orang ini mengatakan tidak. Bukan Imam Ahmad ada buat kerja apa-apa untuk mendapat duit ini. Maka Imam Ahmad berkata, "Kalau begitu saya tidak dapat menerima wang tersebut." Orang itu cuba merayu Imam Ahmad untuk menerimanya, namun akhirnya semakin dirayu semakin tegas Imam Ahmad menolak. Akhirnya orang itu pulang kembali kepada Khurasan dan pergi sambil membawa kembali wang tersebut ke negerinya. Saleh itu anak Imam Ahmad, Saleh dan anak-anak Imam Ahmad lainnya dapat memandang saja orang itu pergi berlalu. Saleh berkata suatu hari apabila dia duduk dengan ayahnya sedang membaca buku, beliau lalu bertanya, "Wahai Saleh," Imam Ahmad bertanya, "Wahai Saleh, tahukah engkau berapa harikah sudah berlalu sejak orang itu datang daripada Khurasan tadi datang ke rumah kita?" Maka Saleh pun menjawab, "Aku tidak ingat." Beliau pun berkata, "Hingga hari ini telah berlalu 61 hari. Nampak Imam Ahmad tu otaknya mengira pula berapa lama. Tengoklah, adakah selama ini kita kelaparan? Adakah kita kekurangan sesuatu? Jadi kisah ini boleh kita dapati dalam kitab Manaqib Imam Ahmad bin Hanbal karangan Al-Hafiz Abu Al-Faraj Ibnu Al-Jauzi. Kita boleh dapat cerita berkenaan sifat Imam Ahmad ini dalam menerima sesuatu yang bukan hak dia. Fana ini adalah sifat dunia. Kita semua akan menghadapi kesusahan, mengalami kesusahan, pasti akan mengalami kesusahan dalam hidup. Itu adalah sebahagian daripada asam garam dunia. Kita bila melihat kisah-kisah ini, kita dapat melihat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, iaitu dalam surah Ar-Rahman ayat 26 hingga 27, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." Sadaqallahul azim. Semua yang berada di atas dunia ini akan binasa, manakala zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan tetap kekal.
Allah Subhanahu Wa Taala tetap kekal. Ayat ini menyingkap menerangkan hakikat dunia yang tidak dapat disangkal, yakni dunia ini hanya sementara dan pasti berakhir. Berkata Fakhruddin Ar-Razi, dunia ini selalu berada dalam dua keadaan, yakni penciptaan dan kerosakan. Adapun keabadian, maka tidak ada yang abadi di dalam dunia ini. Jadi dunia ini sentiasa Allah cipta, kemudian dia mengalami kerosakan. Dia tak akan pernah kekal. Yang kekal hanya zat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan dapat sesuatu, nanti kita akan kehilangannya. Seperti umur kita pun, kemudaan kita, kekuatan kita selama ini akan makin lama akan fana, akan hilang sedikit demi sedikit, dia tidak kekal. Allah memberitahu hakikat agar hati kita tidak terikat kepada dunia dan benda-benda yang berada di dalamnya. Sekaligus Allah SWT menginginkan kita agar selalu mengharapkan akhirat yang abadi. Saya suka kongsi sini apa yang dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Irtahalatid dunya mudbirah wa ratahalatil akhiratu muqbilah wa likulli wahidatin minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya fa innal yawma amalun wa la hisab waradan hisabun wa la amal. Dunia beranjak pergi, akhirat menjelang tiba. Setiap kedua-duanya memiliki anak-anak, maka jadilah anak-anak akhirat. Jadi anak-anak akhirat dan janganlah menjadi anak-anak dunia. Hal ini demikian kerana sesungguhnya hari ini adalah amal tanpa hisab. Kita dekat dunia ni amal, kita beramal tapi belum dihisab lagi. Dan esok adalah hisab tanpa amal. Nanti suatu masa bila kita pulang jumpa Allah SWT, kita akan dihisab semuanya apa yang kita lakukan, dan kita tidak boleh beramal lagi. Nak minta turun sebentar ke dunia pun tidak boleh lagi dan tidak bisa lagi. Jadi kesusahan yang kita hadapi ini pasti akan berakhir suatu masa nanti. Adakah virus ini akan hilang suatu masa? InsyaAllah, mudah-mudahan berkat doa semua dalam bulan yang mulia ini. Dan kadang-kadang kita juga yang akan meninggalkannya. Kita tidak tahu. Jadi sudah tentu saya mengingatkan supaya semuanya berlaku amanah, berlaku ihsan kepada orang lain, melakukan ibadah sebanyak mungkin, kebajikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal kita inginkan supaya pulangnya kita membawa banyak pahala untuk kita pulang ke akhirat, ke hari akhirat kita punya banyak kelebihan dan pahala yang boleh kita bawa pulang. Jadi suatu masa nanti pasti kesusahan ini pasti akan berakhir. Apa yang diminta daripada kita hanyalah bersabar sekejap sambil menjaga hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan hubungan baik kita dengan orang lain. Jangan biarkan kesusahan yang sedang menghempit kita ini menggelapkan mata lalu mendorong kita ke lembah maksiat. Kerana itulah yang diinginkan oleh syaitan daripada kita. Sebaliknya, kita harus selalu ingat bahawa angin perubahan pasti berhembus. Apabila perubahan itu terjadi, masa-masa susah ini hanyalah menjadi kenangan manis menarik yang menarik untuk diceritakan kepada anak cucu kita. Jadi di sini walaupun perubahan itu tidak terjadi bagi tempoh yang lama dalam hidup kita, maka kesempitan ini pasti berakhir dengan antara dia hilang ataupun kesempitan ini hilang ataupun kita menghadapi kematian kita. Pada saat itu maut yang akan membawa kita kepada kehidupan penuh bahagia di syurga Allah yang abadi. Saya harapkan supaya kita banyak-banyak bersabar. Semoga kita menjaga akhlak, tingkah laku kita, terutama kita dalam kita melakukan perhubungan secara online ni, cara kita menggunakan media-media sosial agar kita menjauhkan diri kita daripada segala benda yang boleh mendatangkan dosa terhadap diri kita. Saya harapkan semuanya banyak-banyak bersabar dalam masa ini. Saya harapkan bahawa kita satu sama lain menguatkan antara satu sama lain supaya kita sentiasa di dalam jalan yang benar. Kita membantu orang lain, menghilangkan kesusahan orang lain, supaya kita semua dapat mengharungi masa-masa sukar ini dengan penuh bermakna dan kuat. Sejati diri kita, akhlak kita memainkan peranan. Jangan kita hilang pertimbangan dan hilang kesabaran.
Okay, kita berhenti sampai sini. Mudah-mudahan dapat kita berjumpa lagi di masa yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.